bahagia lagi dikasihi tuan-tuan dan jawatan kuasa masjid, tuan-tuan dan jawatan Korea, hadirin dan hadirat di kalangan tuan-tuan guru, para asatizah yang saya kasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang 86 ya, tuan, daripada kitab Hikam karangan Imam Ahmad bin Athaillah Sikandari Al-Arif Billah, tuan dan puan sekalian. Ya, jadi pemberian Allah Subhanahu wa taala ataupun balasan Allah kepada hamba-Nya yang beramal. Tuan beramal tak? Beramal. Minta tak dengan Allah? Minta. Dapat tak? Tak dapat. Itu tanda tak faham lagi. Ya, seperti dah ustaz minta bayar musajid itulah yang mulai duit tak juga dapat. Itu tak faham. Apakah pemberian Allah yang sebenar? Mari kita tengok. Jadi syekh ni jangan mudah kalau kita minta tak dapat pun tak apa tuan-tuan. Jangan mudah kita terasa bahawa ini bukan pemberian Allah. Ya, Allah kenal hamba ni. Ya. Kadang-kadang kita buat sesuatu tu ikutlah sebiji apa yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi juga sampai maqam tempat dia doa tak makbul dan sebagainya, pemberian Allah tak dapat, kena ya rujuk balik. Amalan kita itu selari tak dengan syariat, selari tak dengan adab, selari tak dengan hati kita. Kadang tengok-tengok situ. Jadi kalau tak selari, itu yang tak jadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang diminta dalam hati terus jadi. Ya, apa yang diminta dalam kesusahan. Satu batalion datang rumah seorang sahabat nak makan. Orang rumah dia kata tak ada apa bang untuk Nabi dengan beberapa orang sahabat adalah, tapi tak dapat semua dah. Datang Nabi kata, okey, ibu beritahu ya Rasulullah, aku ajak kau makan ni untuk kau dan beberapa orang sahabat je, tak cukup dah, satu batalion datang. Tuan dan puan sekalian. Ya. Tak apa ni, apa yang ada dunia. Okey, sekarang masa cedok dari biuk tu jangan buka semua tutup. Cedok jangan pandang. Cedok. Apa tak? Tuan dan puan sekalian. Apa yang Allah bagi kepada Nabi, apa yang dia sebut itu dia buat kat sahabat. Satu batalion kenyang, biuk kecil. Satu benda yang mustahil. Cedok tak habis. Sebiji macam telaga Zam-Zam. Cedok lah telaga Zam-Zam, sodut lah. Pakailah mesin bersama-sama sekali. Nak sodut air itu, tapi air itu tetap macam tu. Kau turun seinci, 2 inci. Naik balik. Mana datang? Tengah-tengah padang pasir, keliling bukit batu, mana datang? Ini semua kuasa Allah Subhanahu wa taala dari dulu sampai hari. Dan air dia pula bukan calang-calang air yang paling berzat, paling berkhasiat. Allah kalau nak bagi, dia bagi. Tapi tak pernah masuk book of record. Mekah masuk book of record. Masuklah. Ya, tempat-tempat yang mengagumkan dunia kan. Menara Condong itu termasuk dalam ajaib dunia. Taj Mahal ajaib dunia. Tapi pergi ya, Zam-Zam yang sekian lama, sekian tahun, ribu tahun ni tuan kan, 1400 sebelum tu lagi zaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Inilah dia pemberian Allah. Jadi kita jangan sebagai hamba Allah ni, jangan Allah nak bagi bukan hari ni, besok lusa mungkin apa yang ditendak tu baru dapat. Ya. Tak dapat langsung tak apa. Kadang-kadang lagi dahsyat. Mari kita tengok sama-sama hikam hari ni supaya hati kita ni jinak. Bila berzikir tu sedap. Ingat Allah. Tak ada kita fikir tak dapat, kita sedih tak. Kita ingat Allah. Lagi Allah tak bagi, lagi kita rasa seronok minta. Ya. Baik. Jadi hari ini Syekh ni nak bincang tentang pemberian Allah kepada hamba-hambanya yang beramal. Tuan dan puan sekalian. Okey. Secara umumnya pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beramal, ya tuan-tuan dan puan sekalian, mestilah sama dengan apa yang disuruh dengan kita. Ya. Hamba kalau kerja dengan kita, ada orang tolong kita, tak tolong dan sikit tuan. Kan dia beri upah. Orang tu beri rio lah buat upah. Bang dah habis dah baju. Tahun depan dia beri upah. Boleh tak macam tu? Nabi kata beri upah sebelum palu Qarib. Itu Nabi ajar kita. Ini sekarang ni kita dengan Allah macam mana pula? Syariat yang mengatakan bila taat kepada Allah, ya, beramal dengan Allah, Allah akan balik. Adakah selopek konek kita beramal, kita minta tak dapat pun?
mana Allah tak sama mengikut syariat. Itu yang saya maksudkan tadi. Patutnya Allah, kita ni dia suruh kita bayar upah cepet. Jadi Allah bayar upah cepet ke lambat, itu kita nak bincang lagi. Faham maksud dia tuan-tuan? Ya, Allah bagi ganjaran kepada orang yang beramal cepet ke lambat. Mari kita nak tengok. Jadi ya, kalaulah manusia yang kayu, orang kadang-kadang belum habis kerja dah pergi. Belum habis beramal, belum habis kerja disuruh, dah diberi muka di mana. Ambil dulu, kan selesai kata balik. Kan? So datang lagi. Tuan. Kerja belum habis, dah beri. Ini manusia, Allah macam mana? Yang bangun, puasa, zakat, semua kita buat. Minta, tak dapat. Tak logik, betul? Mari kita tengok. Jadi tasawuf hari ini membicarakan bagaimana pemberian Allah kepada orang yang beramal. Jadi makam itu dah tinggi ni tuan-tuan ya. Makam apa ustaz? Makam orang yang beramal dengan Allah. Ya. Tuan. Allah. Apa dia? Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fi darain. Berkata musannif, tuan guru kita ini untuk menasihati kita, saya dan tuan-tuan dan puan sekalian. Nah, kitabnya Al-Hikam yang ke-86. Tuan dan puan. Jalla rabbuna ayu amilahu al-abdu. Ya. Naqdan fayujazihi nasi'atan. Pendek ya. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita. Rabbuna ni Tuhan kita. Maha suci Allah, Tuhan kita. Ayu amilahul abdu, apabila hamba ni beramal dengannya, beramal dengan Allah. Apa yang Allah suruh semua buat. Naqdan, on the spot. Naqdan artinya apa? Terus menerus. Tak ada tangguh-tangguh, direct. Itu amal secara tunai. Tak ada qada. Itu banyak lagi qada tak buat. Naqdan artinya duit sebenarnya. Dia macam orang menjaga, dapat barang terus bagi duit. Betul. Kita bagi duit, kita ambil barang. Direct, tak ada tangguh-tangguh. Kecuali kalau ada perjanjian dan sebagainya. Kau balik dulu kan aku hantar 2 lori. Itu tak payah kek nak bawa. Tuan dan puan. Jadi Maha suci Allah. Dia kata ni, pahamatan dia dulu. Ya, apabila hamba beramal kepada Allah, naqdan, tunai, secara direct, secara terus menerus, on time. Taat itu dengan sempurna, on time, fayujazihi nasi'atan. Tetapi dia balas ketaatan itu dengan bertangguh-tangguh. Maha suci Allah. Maknanya Allah tak buat macam itu. Apa maksud tuan? Maha suci Allah. Ya, kita beramal dengan Allah naqdan. Naqdan ni apa dia? Secara tunai. Ya. Sedangkan Allah balas ganjaran untuk kita yang bayar tunai ni tadi, buat amalan tunai ni secara tangguh. Allah bukan macam itu. Maha suci Allah daripada sikap dia. Sikap macam tu manusia pada pun. Ya, haji bakhil ni. Buat kerja banyak, upah sikit, berkira pula tu. Itu haji bakhil, itu manusia punya perangai. Ya, Allah Maha suci daripada sifat itu. Itu faham tak maksud itu? Kita tak boleh mengatakan bahawa Allah ni kita buat kerja beribadah dengan dia tunai, tapi Allah bayar upah tangguh ke akhirat. Lembek tak tu? Lembek. Itu salah faham. Ya, mari kita belajar sikit macam mana yang dimaksudkan oleh tuan guru kita ni. Apa kita bila kita beramal dengan Allah, dengan apa yang disuruh on the spot, tak ada sikit-sikit pun tangguh, maka Allah akan balas pun dengan tunai, direct. Macam saya kata tadi, Nabi SAW, apa yang terdetik ke hati, cukup makanan, cukup tak? Cukup. Allah bagi tunai. Ya, tuan dan puan sekalian. Mari kita tengok satu-satu. Kama kana mu'adilan. Ya, dia kata bila kita buat tunai, maka Allah pun balas dengan apa? Dengan tunai. Wa nasir ma kana muakhiran. Adapun perkataan tangguh ni itu dipanggil nasi'atan. Nasi'atan ni dipanggil bertangguh. Jadi Allah yang Maha suci Allah daripada sifat itu. Ya, tuan dan puan sekalian. Okey. Wallazi ajjalahu subhanahu wa ta'ala hadzal dar umurun minha. Baik. Tuan dan puan sekalian.
Allah suci daripada sifat bertangguh-tangguh untuk membalas hamba-Nya yang beribadah secara tak tangguh, tunai. Allah. Ya. Jadi inilah tuan dan puan sekalian nak dikatakan apa? Maknanya orang hamba Allah yang melaksanakan Allahu Akbar, dia dah sampai ke masjid. Bila waktu puasa dia puasa. Waktu zakat cukup nisab, dia tak ada tangguh-tangguh jalan. Tak ada wakil-wakil, tak ada bikin-bikin. Ya. Kita ni sebenarnya tuan bila miskin tak berapa duit banyak, memang kita pemurah. Tuan ada poket dalam RM5 dalam poket. Poket dari RM5 sanggup tak keluar setengah. RM2.5 upah masjid, berapa ni sedekahkan masjid. Oh. RM5 pun sanggup kita bagi. Bank banyak ni. Betul-betul. Tapi kalau dalam poket kita ada RM1,000, sanggup tak kita tukar bagi RM500? Saya dah boleh dah. RM1,000,000. Padahal sama je tuan-tuan. Betul. Bila kita ada RM1,000,000, nak bagi RM500,000 saja, bagi dia banyak 3 banglu dia dapat. Bila masakin, kita tak berkisah. Tapi bila kayu, banyak duit, banyak motor ni, tamak tu akan datang. Banyak tu tuan-tuan. Ada 20 juta, sanggup tak sedekah 10 juta. Ada lagi 10 juta, apalah takut tak mati dah. 10 juta tu 7 tahun kan tak habis dah. Tapi nak bagi tu tak kata bagi tu. 10 hektar tanah. 10 hektar seorang untuk surau, wakaf surau je tu. Oh, payah nak surau. Borek tanah mahal. Tuan, tapi orang yang tak ada tanah juga dia. Lagi orang dia ada 10 hektar, 20 hektar. Tapi nak korban sebab apa tu? Bila dah ada banyak ni dia akan jadi apa? Jadi pedokut. Itu sifat kita. Tuan dan puan sekalian. Allah Subhanahu Wa Taala jauh daripada tu. Ya, tuan dan puan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dia nak bagi dekat kita bila kita beramal tunai. Cukup waktu zakat bayar. Tak ada tangguh-tangguh. Tiba waktu solat tauhid dah ada ke masjid. Ya, Isnin Khamis tak tinggal. Taat, patuh ikut sunnah Nabi. Ya, Allah suruh berzikir, zikir. Mata jaga tak buat maksiat, lidah tak buat maksiat, telinga tak buat maksiat, kaki, tangan semua maksiat. Ya, tuan-tuan dan puan sekalian. Ya. Jadi bagi Syekh ni dia kata mustahil kalau orang macam tu minta tak dapat ke dunia. Dia kata apa? Maha suci Allah kalau seorang hamba-Nya beramal dengan Allah secara tunai, maka Allah pun akan balas secara tunai. Maksud tunai itu kat mana? Kat dunia lagi. Sebab kita beramal kat dunia. Itu yang dikata Syekh ni. Dia kata apa tuan? Apa mustahil? Maha suci Allah apabila hamba-Nya melakukan amalan-amalan yang taat setiap detik, setiap saat tanpa ada tanggung-tanggung. Lepas tu Allah nak balas dekat dia kat akhirat, sesuatu kat dunia dia tak nak balas. Tak. Tuan, sifat Allah tak ada. La budda an yu'ajjila lahu ma yaliqu bihi fi hadzal dar. Maka Allah tidak boleh tidak akan membalas perbuatan hamba-Nya tadi kat dunia lagi dia tak. Macam mana pula Ustaz kat dunia? Kita tengok. Sebab amalan yang kat dunia ni Allah balas yang sesuai dengan dunia. Allah tak boleh bagi tuan dan puan sekalian amalan dunia yang kita buat ni balasannya untuk akhirat. Tak dapat dah. Sebab tak sesuai. Kita ni tak mampu. Tu yang hadis Nabi kata, tuan dan puan sekalian, dalam satu hadis mafhum dia tuan. Kalaulah ahli syurga ittala'a tawabin dekat dunia ni, timbul, muncul dekat dunia ni. Ya, tuan dan puan sekalian, dalam hadis tu kata, ya, kilauan gelang. Gelang dia ada gelang yang tuan. Orang ahli syurga ni ada gelang. Ini bukan gelang KP tu kan. Itu perusahaan lagi tu orang buat kan. Jadi tak gelang yang bersilau. Dia kata apa tuan-tuan, kalau dia keluar silau gelang omeh ni tadi boleh memadamkan matahari, lampu matahari seperti mana ya terpadamnya cahaya matahari dengan daul nujum, cahaya bintang. Tengok bintang bila bercahaya mana matahari nak keluar. Apa tadi tuan-tuan? Macam itulah ahli syurga kalau dia tawabin ke dunia ni matahari padam. Kilau gelang yang dipakai itu tasbih bagi Rasulullah. Jadi kalau Allah kita seorang hamba tu beramal dekat dunia ni, Allah balas dengan balasan yang untuk akhirat, padam matahari, tak boleh orang lain hidup.
Jadi Allah bagi dengan yang sesuai, ya, untuk kita di dunia. Ya, jadi kita kena belajar supaya kita bersyukur. Bersyukur nikmat yang Tuhan bagi dekat dunia. Tuan dan puan sekalian. Tu berkata Syekh ni, tuan dan puan sekalian, al-jazaa'u lil mu'minin al-mukhlisin. Dia mesti ada dua syarat. Apa dia? Iman. Syarat dia beramal tu mesti ada dua syarat. Iman, satu lagi mukhlis. Mukhlisin. Tuan. Ya. Iman tu dah confirm dah mengikut syariat tu sebab Islam. Iman, ihsan. Ihsan tu mukhlis. Ada yang compare apa dia tuan? Ulama banyak macam compare 3 hari saya baru ni dapat dengar. Ditanya oleh mata sa'ah, bila kiamat? Haji Jibril tanyakan bila kiamat? Orang yang bertanya lebih tahu daripada orang yang ditanya, kata Nabi. Siapa dia? Jibril. Sahabat keliling tengok ni. Ini kelebihan sahabat. Dia dapat jumpa Jibril. Tapi masa tu macam kita lah jumpa hantu ke. Tak perasan tu jumpa hantu. Tak tahu kau tahu, tak tahu lah pegang kau lari. Dia tak tahu, nampak orang macam orang. Kan malaikat ni boleh menjelma, kecuali anjing dan babi. Jadi makhluk macam biasa, macam manusia. Jadi hari tu dia datang pakaian putih nak. Seorang pun tak kenal. Jadi dia tiba datang duduk rapat dengan Nabi, lalu tanya Nabi, apa Islam, apa iman, apa ihsan, bila kiamat? Jadi Nabi pernah ada ni siapa? Sudah selalu jumpa. Maka Nabi sebut, ya, orang yang ditanya, orang yang bertanya lebih tahu daripada orang yang ditanya. Tak apalah kalau macam tu, bagi dia punya tanda-tanda dia. Ini tanda-tanda ni yang jarang kita ambil. Kita ambil 3. Yang compact ni jarang kita ambil. Apa tanda-tanda? Tandanya antani dalam amatu rabbataha. Ya, seorang ibu melahirkan tuannya. Talid, umul walad, melahirkan anak. Ada 2 makna. Satu, kebanyakan ulama mengatakan bukan apa nama ni, dalam Islam dulu kalau dapat tawanan orang perempuan boleh dijadikan hamba berapa banyak sekalipun boleh. Dan ada peraturan yang tersendiri. Sampai anak-anak tu merdeka, mak tak. Macam itulah. Itu adalah hukum-hukum dia. Sebab mereka, sebab ilmu tu dah tak ada, dah tak pakai lagi sangat. Tak pakai setakat hari ni. Maka ulama mengatakan tak, itu tandanya anak-anak yang derhaka dengan mak ayah. Tuan-tuan, anta tatawala bunyan. Ya, orang yang miskin tak bersepatu, penggala kambing, membina bangunan yang tinggi. Tanda-tanda hari kiamat. Dah habis soal jawab tu, maka pergilah orang tu. Sahabat tanya siapa tu Rasulullah. Itulah Jibril datang mengajak agama kamu. Maknanya 3 agama tadi. Apa dia? Pertama iman, Islam, iman, ihsan. Satu lagi tanda-tanda hari kiamat pun adalah di antara ciri-ciri agama. Orang selalu bincang 3, maksud saya. Guru kata tak, pemandangan hari ini, suasana hari ini, keadaan hari ini, anak dengan bapa macam mana, isteri dengan suami macam mana, anak dengan mak macam mana. Kalau kita tengok hari ini, tuan-tuan dan puan sekalian, sebiji apa yang dikata oleh siapa. Jadi kena ambil berat bahawa itu pun adalah agama kita. 4 diajar tu, tapi jarang orang ambil yang keempat ni. Suka ambil tahu dia, oh macam tu tanda tak. Kita pastikan tanda tu tak berlaku kepada diri kita. Kita pastikan tanda tu tak ada dalam rumah kita kalau boleh. Kalau tak boleh, dah sampai lah, memang okey lah. Tanda tuan. Ya. Jadi apa ganjaran yang Allah beri apabila orang tu mukmin mukhlis, ada iman dan ikhlas. Tuan dan puan semua. Maka ganjaran yang Allah akan bagi direct dekat dunia lagi Allah bagi. Pertama apa dia? Okey. Hidup dengan beramal. Al-hayatu min amalin salih. Maksud dia apa? Dia berhidup dalam keadaan beramal dengan amalan yang baik. Itulah pemberian Allah yang paling apa? Besar. Ya. Allahu Akbar. Ya. Ya. Amalan hidup dia dekat dunia, ya, dia dapat kehidupan yang paling baik.
Dasar dia apa ustaz? Apa ayat dia? Mesti ada ayat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min zakarin wa unsa wa huwa mu'min." Syaratnya. Syarat apa dia? Pertama, mukmin. Wa man 'amila min zakarin wa man 'amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min. Pertama syarat mukmin. Ya. Salam lanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Nescaya kami bagi dia kehidupan yang baik. Syarat dia pun tadi orang beriman, beramal saleh, iman, amal saleh. Jadi iman saja tak cukup. Iman dengan amal ni tak boleh lari tuan. Baca ayat Quran banyak disebut. Kadang direct terus dia bagi amal. Ya. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Terus direct. Ya. Kadang-kadang dia tak bagi direct amal, tapi dia bagi bentuk-bentuk amal. Tapi amal bentuk-bentuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu ciri-ciri amal lah tu. Walaupun dia tak sebut amal, tapi ciri-ciri amal. Ya. Apa lagi? Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma apa ni? Apa surah dekat ni? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Yuqimuna as-salah tu mendirikan solat, itu pun amal. Yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata. Betul tak ayat itu tuan? Kadang-kadang saya baca macam ni dia lagi sikit. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Salah tadi yang pertama tu. Apa yang kami berikan rezeki kepada mereka sedekahkan. Yunfiq, infak pada jalan yang benar. Ya. Jadi siapa yang buat dua ni? Pertama iman, yang kedua amal, maka Allah akan bagi direct dekat dia dekat dunia apa dia? Inilah pemberian Allah. Apa dia? Hayatan thayyibah. Kehidupan yang apa? Yang baik. Tuan. Ya, baik tak hidup kita tuan? Baik. Insya-Allah. Macam mana baik dia? Apa tanda baik? Yang pertama rizqul halal wa thayyib. Rezeki yang halal Tuhan beri potong halal tu halal. Ya. Tuan yang buat sekali. Ambil sawit halal tak? Halal. Golong kambing awal tak? Halal. Halal. Lepas tu thayyib. Thayyib ni apa dia? Baik. Apa maksud baik? Dah dapat rezeki halal. Waktu yang sama dia dapat pula kita melakukan ketaatan. Sebab tak semua orang dapat. Ada orang dapat rezeki halal tapi tak dapat melakukan ketaatan. Semayang tinggal. Sibuk pasal malam. Contoh kan marah pasal malam saja. Daripada asar sampai maghrib tak semayang lagi. Orang tengah ramai. Ustaz PKP sekarang ni sebelumnya. Kan tuan dan puan sekalian. Cuma ada seorang kita tengok ya. Tiba waktu semayang dia semayang kat belakang. Yang ambil wuduk dia semayang belakang kita dia baik lelaki baik perempuan. Kita jumpa makcik tu semayang kita beli. Allah. Kalau lelaki pula semayang. Kat situ dia semayang. Dia tak pergi semayang masjid. Ya, sebab waktu tu waktu yang paling common cak dapat rezeki. Dapat laksana tu halal. Dapat rezeki halal waktu yang sama dapat melakukan ketaatan. Berapa ramai anak kita dapat rezeki yang halal. Dapat tak rezeki halal, dapat apa kerja? Kerja kilang contoh. Jadi cikgu contoh. Jadi pembuang contoh. Jadi apa lagi? Jadi ya, pengarah dalam satu institusi. Tapi belum tentu menuntut aurat. Belum tentu pandai baca Quran. Belum tentu, banyak lagi yang belum tentu kan. Tuan dan puan sekalian. Jadi kita kalau lihat dalam hidup kita ini, tuan dan puan sekalian, kita dapat rezeki yang halal, yang kedua dapat melaksanakan ketaatan. Itu dipanggil thayyib. Ya. Thayyib juga. Rezeki yang halal dan thayyib juga maksudnya ialah bila kita makan ke badan kita sihat. Tubuh badan kita elok, kecuali kita dah berlebih, kono gaun, itu bukan salah. Rezeki dah tu dah terlebih ambil yang halal dalam pawana. Ikut selera. Betul tuan, selera. Teragak kan nak makan apa? KFC balut. Teragak kambing balut. Teragak sup giabok. Tahu dah nama lain giabok sup tu. Buat sodam tak tahulah ke mana sodam kan. Sodut pakai straw. Ya, kalau nak cepat mati makanlah tu tuan. So makan, busur makan. Kalau 3 bulan padam lah. Ui, sodam tuan. Ya. Makan. Doktor pesan kat saya, Ustaz, kalau berhenti makan otak.
Tak kambing, tak lagu jangan makan. Terlalu banyak kolesterol. Sejak dongah tu langsung tak makan. Ya. Ya. Ustaz, kambing juga hati-hati sikit kan. Sejak saya dongah dia tak bagi makan kambing tu, lepas tu saya tak nak dongah lagi nasihat dia. Bukan tak nak makan kambing, tak nak dongah nasihat. Balik. Tuan buat dia. Tu tayyib tak tu? Tayyib. Makanlah makanan yang berkhasiat. Halal rezeki dia, tanah kecil je. Tak banyak. Tapi daripada rezeki tanah yang kecil, tak sampai 2 ekar, dia tanam tu tanam ni menjadi, boleh bela anak. Oh, dapat viral. Daripada Ustaz Zul Kifli Ramli yang selalu cerita dalam radio apa namanya Hikim. Seorang apa namanya tua pakcik, dalam dia berceramah nampak dekat sudut ada orang tua. Seorang anak urut koting, seorang anak urut koting sebelah sini, pakcik. Anak baik Tuhan. Jadi bila tengok macam tu seorang anak urut ayahnya, syukurlah dia. Balik dia tanya orang, siapa orang tadi yang duduk jauh tadi urut yang dua orang. Itu anak seorang doktor juga, pensyarah. Dia anak 8 orang. Semua menjadi sama. Doktor pensyarah. 8 tu doktor pensyarah. Tuan, lalu selepas tu ustaz ni bila pergi lah geneng-geneng gitu, tanya kan macam mana berkenal orang tu cerita lah anaknya. Tanya dia jawab lah, dia soal-soal nak sebut. Lepas tu dia tanya apa? Betul? Tak ada betul. Orang macam ni dia selalu rendah diri. Akhirnya saya mengamalkan wasiat mak saya. Saya kerja tukang pabur ke sebuah sekolah. Macam itulah. Tapi mak saya pesan, kalau dapat rezeki yang halal, ya, mohonlah, bersyukurlah kepada Allah. Walaupun sedikit, bersyukurlah. Ya, daripada 800 sebulan tu semua anak jadi doktor pensyarah. Tuan, puan sekalian. Apa amalan lagi ni? Ada modal. Ya. Setiap kali bila tiba waktu lapang, sembahyang duha, sampai sembahyang duha, berdoa, bersyukur kepada Allah ada rezeki yang kau bagi ya Allah. Itu kalau ada duit dalam poket saya, dapat gaji berapa-apa, saya akan cium duit tu. Ya Allah, terima kasih. Dia bercakap dengan Tuhan macam tu. Tuan pernah buat tadi? Ya. Saya tuan, ya, pun sama macam tu tuan. Sama ya tuan. Kita serupa. Tuan, dia cium duit tu ya Allah, sebab dia susah. Betul. Alhamdulillah, duitnya aku dapat bayar bil elektrik. Ya Allah, dapat bayar yuran anak sekolah. Berterima kasih, bersyukur. Kan Allah kata, la in syakartum la azidannakum. Allah akan bagi cukup. Yang ke apa tukang kebun dia, ke rumah pula bini tanam tu tanam ni, belum tu sekor burung menjadi ya tuan. Sampai semua boleh jadi doktor. Baik. Hebat. Ini yang dikatakan tunai Allah bagi. Kat dunia dah dapat banyak. Ya, tuan dan puan sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua apa yang Allah bagi tunai dekat dunia ni? Ya, orang yang betul-betul mendapatkan apa? Ya, dapat beribadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa dia? Rezeki yang baik, dapat dengan elok dan tidak meninggalkan yang wajib. Ya. Ada satu lagi tuan-tuan dan puan sekalian. Apa dia? Ya. Rezeki yang halal, tapi dia dapat yang wajib dan dapat mengamalkan yang sunnah. Wah, itu tinggi sikit lagi makam. Ada orang dapat yang wajib, sembahyang 5 waktu, clear, tapi ujung time tak tepat. Rezeki tu dapat rezeki tapi tak dapat nak buat. Yang ni macam mana pula? Yang sunat pun dapat. Allah bagi lagi depan rumah. Kadang-kadang rumah itu rezeki datang. Dah awal sini datang, saya nak pergi cari rezeki kena keluar. Yang ketiga Allah bagi apa lagi tuan-tuan? Ikut makam masing-masing. Ya. Dia dapat rezeki depan rumah, dekat tak jauh. Ada masalah dekat-dekat boleh selesai. Senang je. Pasal ya Allah, telefon sampai. Allah. Hantar dan tongges sampai tongges rumah. Sebab okey. Ya tuan-tuan, kalau sikitlah 50 sen naik, tak apalah. Itu rezeki orang yang hantar. Tuan, buat sekalian. Apa lagi? At-taufiq lit ta'ah. Ya.
Kalau tak adalah rezeki bab dunia ni tuan-tuan, tapi kau dapat tak melaksanakan ketaatan, itu nikmat Tuhan bagi sebenarnya. Dapat tak melaksanakan ketaatan, sembahyang, dapat buat tak? Puasa, dapat buat tak? Dapat melaksanakan ketaatan, rumah tak bersama. Kerja tahu pagi sampai petang, dapatlah rezeki. Ya. Allah merah saya sebut semalam. Salam khusus 3 hari khusus tuan. PPP saya sebut ya. Tuan ingat, kita dia ada orang bekerja pagi sampai petang, dapat 1,000 je. Tuan ambil kerja betul-betul tak? Sesuai tak dengan gaji yang dapat? Ya. Masuk pagi, keluar pukul 2, dapat 4,000, 5,000 sebulan. Sesuai tak bandingkan orang yang tadi? Tapi dia bersyukur, kita ni tak bersyukur-syukur. Dia marah. Jadi kerja dengan dia ikhlas. Tuan puan sekalian. Jadi taufik dengan taat. Itu rezeki tu tuan. Ada orang kaya baca Quran tak tahu, sembahyang tak datang. Jadi baru langsung tak dapat, tak roti dan sembahyang. Ya. Tuan. Ya. Lepas itu apa lagi pula? Dah dapat taufik tunjuk hidayah, anak-anak pun sama mengikut. Ya, tuan kan buah jatuh tak jauh pada pokok tuan. Ustaz ada seorang pelasin betul, jangan sebut pelasin. Doa aja. Itu ketentuan Allah. Nikmat dapat tu nikmat dapat. Apa yang kau dapat? Beriman, kau dapat melaksanakan ketaatan, anak pun dapat melakukan ketaatan. Cuma sikit-sikit kadang malih, kadang itu biasa kita pun bagi macam tu. Malah lebih tahu. Kita sondar, ni pun dah kena gaul sondar. Tuan Allah. Kan? Kita sayang dengan mak kita, tahu mak kita masa bila. Bila tuan susah kahwin mak ni. Saya lah pernah mak saya susah kahwin dia. Masa saya dapat anak, baru tahu. Baru tahu macam ni mak boloden bagi negara. Tengah malam kalau bangun kita kalau pianta, kalau kerja bololah untuk arah tuan puan kita baru tahu susah. Ya. So mak ada bila kita nak hargai mak kita, bila mak dah tak ada. Baru terasa. Dah 2 tahun dah mak tak kasih mak. Dah setahun. Tahu lebih sikit. Ya, mak saya dah meninggal. Baru tahu terasa apa. Gayu balik kampung pun jarang, jumpa adik-beradik pun jarang, dah rongkak. Ya. Putui. Ya, adik-beradik tu jadi putui. Tak tahu lah. Bila mak ada semua balik betul. Dapat dah tanya khabar apa semua dan sebagainya. Itu tanda Allah bagi tunai dekat kita. Tuan. Sebab tu lah. Lagi 10 minit boleh. Okey, apa lagi yang Allah bagi? Allah bagi lagi nilai. Kadang-kadang kemanisan Allah bagi ialah kemanisan taat. Ada orang dia boleh buat taat tapi tak manis. Halawatul ibadah. Maksud halawatul ibadah, kemanisan beribadah. Seronok berdiri tu tuan. Baca surah Tabarak dia hafal. Satu Tabarak tu 1 rakaat. Seronok dia baca. Gagak dapat tak buat ni. Baru 3 ayat dah berdiri tu. Allah, warak mana nak nampak kan. Zurukuk dah. Cuba tuan. Dapat tak habis surah Tabarak 1 rakaat. Rakaat yang kedua kan surah apa lagi kita hafal? Surah Sabihis, baca Sabihis. Surah Yasin tu yang hafal kita jadikan dia 2 rakaat. Ya, buat 5-6 rakaat. Kan? Rakaat surah Yasin tu buat 2 rakaat. Yasin wal Quranil Hakim. Seronok baca tanpa rasa sodak. Sejam tu antara 4:30 pagi 5:30 tu macam tak terasa. Itu mana siapa bagi? Allah campak dalam hati kita. Kita nak buat sembahyang sunat 2 rakaat pun paling laju. Rukuk pun sub dah bakal beli. Tak sampai subhana rabbiyal azimi, tak sampai. Sub main sub kan zaman SOP kan. SOP. Copek dia naik. Tapi nikmat dia itu nikmat maha tinggi. Ya, afala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Kalau banyak zikir, beribu buat. Selawat 1000 sehari. Cuba buat Februari 1000. Tengok hati tuan-tuan. Ya. Tengok macam mana kita berdiri depan Allah. Allah akan campak kita nikmat yang cukup semua. Bila sedekah ni tak main lagi sikit kan. Sokong buang merah keluar bagi zoom merah keluar. Ya. Pada 3 bulan bini tak corai, itu saya tak tahu. Mana duit abang? Habis.
Ya, Nabi bagi jaminan takkan jatuh miskin orang yang bersedekah. Allah ganti on the spot, ada je dalam luar. Ya. Orang kedokut ni lah yang akan rosakkan harta dia. Tuan. Ya. Orang kedokut rusak harta. Jangan rusak tuan dan puan. Kedokut dengan harta patut tu diagih pada adik-beradik, tak diagih, gunakan strategi kan. Dia seorang ni dapat kan. Dia nak tukar nama dia, lain nak buat macam mana? Meninggal dia, tinggalkan anak. Kek geran tu nama mak bukan ada nama orang lain. Kalau mak dulu pemegang apa? Mana? Tangguh kedokut. Akhirnya apa berlaku? Anak-anak pula khabar macam mana? Macam ni lalu kan? Senang je kita lelong. Lepas tu duit faraid lah. Ada dapat orang lain. Dia ni dia tanam bagi orang lain tu pun. Tak ada. Nabi bagi ke anak-anak. Nabi bagi ke orang. Ada ganjaran tak? Tak ada. Kedokut. Tuan. Suruh minum. Bismillah. Ya. Dekat dunia Allah bagi, dekat akhirat pun Allah bagi. Dekat dunia tu bentuk-bentuk yang Allah bagi. Yang akhir dunia ni syih ni apa? Tuan dan puan sekalian. Ya. Kafa min jazaihi iyyaka ala ta'atin an radiyaka laha ahlan. Apa dia tuan? Ni matan yang seterusnya. Ya, maka Allah bagi kita taat itu pun dah satu nikmat yang cukup besar. Bersyukurlah. Ya Allah, tak dapat lain tak apa, aku dapat solat on time. Ya Allah, aku dapat bersedekah tiap hari sikit, alhamdulillah. Allah tak nak tengok banyak mana kita sedekah tu kan. Apa yang kita ada, banyak mana kita bagi. Itu Allah tengok. Ada seorang hamba Allah makan pun tak ada. Dia ada sebelah tamar sebiji, sebelah dia sedekah, sebelah lagi dia makan. Itu yang ada kat dia. Tuan dan puan sekalian. Nak bandingkan dengan orang yang ada 10 juta, sedekah juta, mana mahal? Mana bernilai? Pemberian yang paling bernilai orang tu itulah yang sebelah tamar tak. Maka Nabi kata bila tengok orang tu bagi sedekah sebelah tamar, maka Nabi kata apa? Ittaqullah, apa ittaqun nar. Takwa, selamatkanlah diri kamu daripada api neraka walau bisyiqqit tamar. Walaupun sebelah biji tamar. Kita nak tuntut, nak tebus dosa kita ni dengan walau sebelah tamar. Mana sebelah apa yang kita miliki. Itu jangan apa. Tuan dan puan sekalian. Sayyidina Umar dulu. Sayyidina Abu Bakar tak. Apa yang dia bagi. Esok lusa tu cerita lain. Itu Sayyidina Abu Bakar. Kita tak. Ya, lubuk-lubuk. Rupa bila kita tengok-tengok sama macam Musailamatul. Bukan Musailamatul Kazab. Apa nama ni yang dapat kambing Nabi. Ya Rasulullah, doakanlah aku. Aku nak jadi kaya. Nabi kata tak boleh. Sikit kau bersyukur itu lagi baik. Minta yang kedua, minta yang ketiga, Nabi bagi kambing 2 ekor. Tuan, 1 ekor sekali beranak, pak kompek. Jantan betina, jantan betina. Esok beranak lagi, pak. Wah, Rabi macam bulik. Dia cerita ada orang macam bulat dia punya. Sebab masa yang singkat, doa Nabi itu berkat. Ya, sampai masa Nabi minta apa? Zakat. Dia tengah lubuk. Kata dia tengah lubuk. Itu tanda apa tu? Mula kena kuda sampai. Wafat Nabi, datang Sayyidina Abu Bakar. Tuan dan puan sekalian. Ya, Nabi suruh minta, akhir minta, tangguh, maka wafat Nabi. Wafat Nabi naiklah Sayyidina Abu Bakar. Kan? Datang dia nak beri zaman Sayyidina Abu Bakar, nak beri berapa? Maka Sayyidina Abu Bakar kata Nabi tak terima. Kan aku nak terima. Dia kaya lagi. Tak ada kambing kat Madinah tu dia punya. Tuan dan puan sekalian. Sampai yang ketiga, nak bayar pula kat Sayyidina Umar. 2 orang sahabat aku tak nak terima. Takkan aku nak terima? Hiduplah dengan kau. Mana beri dah sekarang? Harta dia banyak. Tak ada, semuanya tuan dan puan. Ya, Allah Akbar. Jadi cukuplah kalau Allah bagi kita dapat makan, dapat minum, dapat tempat tinggal, ada kenderaan. Lepas tu kita penuhkan dengan pengabdian diri kita kepada Allah. Nescaya Allah akan campakkan dalam hati kita keseronokan beribadah, keseronokan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmat yang paling besar, ialah ketenangan. Betul kan? Bahagia, kebahagiaan. Bahagia ni letak kat mana? Kat hati ke kat duit? Bahagia ni letaknya di hati. Ya, tuan. Orang kaya lalu dia tengok orang tukar kebun tu makan laki bini dekat tepi sawah, tepi kebun. Orang kaya kata alangkah bahagianya macam tu ah, kan. Orang yang kayak apa tu pula, buah pokok tu tengok orang kaya, oi konten tu kereta besar.
sonai sama itu. Semua kubur juga pergi, itu maksud. Semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pengajian kita hari ini, ada lagi sini. Tak ke akhiratnya tak ada sempurna. Dia tuan sekalian. Ada lagi Allah bagi makhraj min masaib, dia kata. Apa lagi nikmat Tuhan bagi? Kelepas daripada segala musibah. Tuan ada tak musibah yang Tuan hadapi sepanjang hidup? Mesti ada. Tak tahu macam mana, sakit kepala dia fikir, kan? Fikir, aduh je Allah jalan beri jalan. Jangan bimbang. Mayyattaqillah yaj'al lahu makhraja. Pegang kuat-kuat. Siapa yang bertakwa kepada Allah. Apa syarat takwa tadi? Iman dengan ikhlas, gitu kan? Maka Allah akan bagi laluan. Tuan dekat seseorang hamba yang benar ikhlas. Maka tuan dan puan sekalian, Muhammad Al-Fatih, pembuka kota Konstantinopel, yang tukar jadi Istanbul. Selama 800 tahun Nabi kata apa? Ya, akan datang umat aku apa ni? Pemimpin yang sebaik-baik pemimpin, tentera sebaik-baik tentera, kata Nabi, yang akan membuka kota Konstantinopel. Jadi setiap sahabat pergi. Zaman Ayub Al-Ansari pergi, tak gagal sampai generasi yang ke-800 tahun, 800 Hijrah, baru dapat buka kota Konstantinopel. Bila kaji siapa yang membuka tu? Ialah orang yang paling bertakwa, ya, paling ikhlas dalam beramal kepada Allah. Maka Allah bagi dia idea, ambil kapal tu naik bukit, mengelakkan apa namanya, rantai besi yang ada sepanjang selat. Kat selat tu dia orang pasang besi, rantai besi, lalu kapal dia tarik, jatuh. Bila jatuh tak dapat lagi dah apa-apa, atas kapal dia tembak tak jauh, panah tak jauh. Lalu kapal besar lagi tarik, jatuh. Mana nak elakkan kapal ni? Apa rantai besi ni nak elak. Dia bagi idea naik bukit. Tuan tentera Islam. Jadi dia bawa kayu balak, taruh minyak, naik bulu. Maknanya Allah bagi penyelesaian bagaimana nak menawan kota Konstantinopel. Orang Konstantinopel tengok ada kapal, tak takut dia takkan lepas masuk. Satu sekali. Jadi dalam satu malam tu tuan dan perempuan sekalian, dia naik, turun, kapal tu ditolak mungkin tentera Islam bawa tumpu betul-betul turun belah sana. Jadi pagi besok subuh dia tengok kapal tentera Islam dah ada depan istana Konstantinopel. Tagaman bau semua tu menyerah. Ada pasti. Siapa bagi jalan? Allah. Sebab apa? Ada keikhlasan dalam pengabdian diri kepada Allah. Itu yang dikatakan Allah dekat dunia lagi Allah akan tunjuk, ya, akan bagi nikmat. Siapa yang beramal dengan Allah on the spot, on time dia, Allah akan bagi dekat dunia kenikmatan. Mustahil Allah yang maha kaya, yang maha agung ini tuan bersifat menangguh-nangguhkan balasan. Ke akhirat tu cerita lain. Itu lain pula nikmat ni. Itu lain. Bayangkanlah kalau puteri bidadari buka je muka tu, cahaya muka tu boleh padam matahari tu kan. Macam mana tak tergambarlah kepala macam mana cantik nikmatnya tu. Itu tuan. Jadi dekat itulah hari ni apa pengajaran kita dapat. Jadi dalam kita beribadah, jangan kita rasa bahawa Allah tak beri. Dah banyak dah dia beri tanpa kita sedar. Betul tuan. Saya nak 57 tahun umur. Kalau ikut kawan saya 53 padam, 55 padam. Mana nikmat tu? Nikmat dapat lagi jumpa dengan tuan-tuan, dapat lagi jumpa dengan anak-anak. Ada kawan sebelum tu adik saya umur 25 tahun dah jalan. Asma. Yakin kita pun ramai tuan-tuan, cuba cek kawan tuan. Semua dah padam, yang tinggal tuan-tuan seorang. Dia seorang tinggal kan. Lagi kena banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman wa fahman wa ma'rifatan wa hifzan wa hudan wa tuqa wa ahidna wa liwalidayna ma'a syuhada wa salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin.